Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak dan tak terhingga, yang mana seluruh alam ini mengucapkan syukur puji kepada Allah. Sesungguhnya tidaklah sama seperti Allah yang memuji dirinya sendiri. Jadi kita memuji itu sebenarnya dialah yang memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah, ya. Bersyukur kita kerana dikurniakan Allah nikmat yang besar, iaitu nikmat hidup. Di mana hidup ini kita rasakan kepunyaan Allah. Kita serahkan balik. Jadi Allah yang tahu menguruskan hidup kita. Apa yang nak Allah tajalikan menerusi hidup yang diberikan kepada kita, itu adalah kerajaan. Ada hak Allah Ta'ala yang nak mentakbirkan diri kita. Bukan kita yang mentakbir diri kita sendiri, tetapi Allah lah. Jadi kalau kita faham duduk di situ, maka kita berada di dalam keadaan yang diamankan oleh Allah. Berada di dalam yang dikatakan kemenangan, tempat yang mana kita dapat cari balik tempat asal, iaitu ketiadaan. Yang ada wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita dah serahkan hidup yang diberi kepada kita, kita serahkan kepada Allah, maka yang hidup, yang maha hidup itu hanya Allah. Maka kita perhatikan nanti setiap ke depan perjalanan hidup kita ini, maka kita akan nampak semuanya adalah kebesaran dan juga pentadbiran Allah SWT. Baik ke buruk ke, apa yang kita lihat di alam ni, di alam dunia, di alam apa pun kita pergi, di alam barzakh, di alam mana pun kita akan nampak kebesaran dan juga pentadbiran Allah semua. Bila terjadi sesuatu, kita takdiran Allah. Dan berlangsung sesuatu itu, kita nampak pentadbiran Allah. Tanpa kita merasakan makhluk itu ada ikut campur dalam pentadbiran dan juga kerajaan Allah. Tak ada orang boleh ikut campur kerajaan Allah. Al-Mulk. Al-Mulk ni mana kerajaan Allah. Al-Mulk. Jadi besarnya kerajaan Allah, kita merasa seolah-olah malaikat ni. Tapi sebenarnya malaikat tu siapa yang bagi kekuasaan tu? Kursiyus samawati wal, Allah yang memberikan kerajaan tu kerana Allah tu memiliki kerajaan, maka dia memberikan kerajaan kepada malaikat untuk dia boleh memegang arsy Allah yang sangat besar. Daripada mana kerajaan kekuatan yang yang malaikat dapat tu? Daripada Allah. Jadi daripada yang setinggi-tinggi yang kita lihat memiliki kerajaan, yang memiliki kekuasaan, sampai yang ke bawah, semuanya itu mulk, maknanya kursi itu, kerajaan itu daripada siapa? Allah. Bila kita dah duduk kat betul-betul al-mulk, kerajaan Allah tenggelam, tak ada di kita, maka kita akan nampaklah seluruh yang malaikat ada kuasa tak? Ada. Siapa yang bagi kuasa? Allah. Itu yang besar kan. Makhluk yang halus COVID tu, siapa bagi kuasa kat dia?
Allah. Semuanya. Daripada yang kita nampak ke, tak nampak ke, besar ke, kecil, semuanya mendapat kuasa kerajaan daripada Allah. Kekuasaan tu. Jadi bila kita dah duduk di situ, kerajaan Allah tenggelam, tak ada, kita hilang. Kita tahu yang kita nampak adalah kerajaan Allah. Maka kita nampak semua kuasa-kuasa tu semua di bawah kerajaan, kekuasaan Allah SWT. Hakikat sebenarnya, mereka semua tidak ada kuasa, melainkan Allah yang memberi kuasa. Kita nampak sesuatu itu berjalan, kita tak nampak benda itu berjalan, tetapi kita nampak kuasa yang menggerakkan tu adalah Allah. Kita praktiskan dalam kehidupan. Boleh bang? Kita bawa dalam kehidupan kita. Mak J, Irfan cuba bawakan. Tahu? Mak J, cuba bawa dalam kehidupan. Apa aja bergerak ke, kita rasakan itu semua hak Allah. Melihat, kita dapat melihat tu tadi, kita dapat melihat. Penglihatan siapa yang bagi kita melihat tu? Allah. Kita dapat mendengar ni tadi, siapa yang bagi kita mendengar, Irfan? Kita nak hidupkan benda tu. Bukan sekadar dengar aja, kita praktiskan dalam kehidupan kita. Baru dia akan jangan tukar dagu. Jangan tukar. Baru jadi kehidupan kita nampak kekuasaan Allah je 24 jam. Sampaikan nafas kita turun naik pun, kita rasakan dia yang naik sedut. Turun pun dia, berhenti pun. Boleh tak kita hidupkan tu? Kalau kita dapat hidupkan benda tu, maknanya kita akan berada dalam ketenangan. Kita tidak akan jadi maknanya dalam kerugian. Sebab kalau kita rasa kita mempunyai kuasa, Allah pun mempunyai kuasa, maka ada dua kuasa. Kita ni dapat kuasa daripada dia. Tetapi kita mengaku kita ada kuasa, maka kita berada di dalam azab, berada dalam kerugian. Itulah sebenarnya azab. Yang sebelum nanti azab yang dijanjikan, yang kekal tadi. Wallahualam, kekal ke keluar balik kita tak tahu. Tapi yang pentingnya, di sinilah neraka sini yang kita nak kena kenal. Azab yang di sini yang kita kena tahu. Malapetaka besar apakah? Iaitu bila kita tak mengenal diri, tak mengenal Allah, kita merasakan ada kedirian kita. Itulah azab yang paling pedih sekali. Sangat pedih azab Allah bila seseorang itu dia tidak kenal diri, dia tidak kenal Allah, maka dia berada dalam keakuan diri dia, maka sepanjang hidupnya dalam kerugian. Dia biar dia tangguh. Allah dah menunjukkan bagai-bagai. Bukan hidup ni hidup kepunyaan kau buat suka hati kau. Aku bagi penglihatan ni gini-gini, aku bagi kau pendengaran. Sedarlah itu semua daripada aku. Tapi kita tetap merasakan keakuan itu kita punya suka hati aku nak buat apa. Kita biarkan lama-lama kita tertutup. Bila tertutup, kita pula mengajak orang ke arah kebatilan pula. Tadinya kita aja. Jadi wa na'udzubillah, kita berlindung. Jangan ada sampai sifat yang begitu. Susah nak patah balik. Jadi kita akan jadi manusia yang sangat keras. Susah nak ditegur oleh orang. Pasal akan datang sifat sombong, macam-macam sifat lah yang tercela akan datang. Bila kita punca je, kita tak mau mengenal diri, mengenal Allah. Kita membuka ruang-ruang maksiat. Tapi bila orang keluar betul-betul, dia perangi, dia nak kenal diri, dia nak kenal Allah, dia akan dikeluarkan Allah daripada keakuan diri. Sebab dia tahu dirinya tadi tidak ada. Yang ada diri zat Allah Ta'ala. Maka kenal dia bahawa seluruh hidup dia dan seluruh ni semua adalah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untung tak dia? Untung dia berada dalam benteng Allah. Bukan dia duduk dalam benteng Allah, dia dah lebur, maka yang ada hanya Allah, itulah benteng nama dia. Kalau ada lagi diri, itu bukan benteng. Mau diri zat esa dia je satu je, baru itu nama benteng. Tapi kalau ada dua, ada kita duduk belakang zat tu mana? Bukan, itu bukan. Itu bukan dalam benteng. Itu namanya tak faham. Maknanya duduk dalam benteng Allah tu, la ilaha illallahu hizni. La ilaha illallah tu Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi, itu bentengku. Dan siapa yang masuk dalam bentengku, maka aku jamin keamanan. Allah jamin keamanan. Tapi kita tak faham la ilaha illallah tu. Kita ingat baca la ilaha illallah, duduk dalam benteng la ilaha gitu.
Bukan benteng tu. Benteng tu lah tak ada. Kena faham, tak ada. Yang ada hanya Allah. Betul-betul hilangkan, tak ada. Betul, baru benteng. Baru berada dalam benteng Allah. Baru aman tak? Aman tak? Jadi apa yang kita nampak semua hak Allah. Kita yang risau ni bila kita ada keakuan diri, kita nak rasa kita punya ni. Lepas yang lain pun kita nak memiliki juga. Miliki ni, miliki lama-lama dunia seisinya pun kata Rasulullah tak akan cukup. Tak juga puas hati dia. Yang puas hati tenang adalah kembali kepada Allah. Itu yang setenang. Irji'i ila rabbiki. Pulang kepada Allah, lebur diri kita, baru wa amma bi ni'mati rabbika. Kalau kita dapat nikmat yang betul-betul tenggelam dengan Allah, tak ada kita, itulah tempat yang paling nikmat, lebur dengan Allah, tak ada. Maka barulah kita boleh sampaikan hadis, kata Rasulullah tu akan sampaikan. Ini hala tuju, kita dah tahu. Kita nak bawa manusia, tugas kita daripada Allah adalah bawa manusia untuk kembali kepada Allah, tenggelam tak ada diri dia. Di situlah nikmat yang paling besar, dan di situlah hala tuju ke tempat kita kembali kepada Allah yang dikatakan kembali. Barulah nanti kita merasakan nikmat, tak ada yang lebih besar nikmat melainkan tenggelam dengan Allah. Maka kita pun mengajak manusia, sebab kita dah dapat, kita pun itu seperti Nabi Muhammad SAW juga mengajak ke arah ilahun wahid. Faham? Jadi kehidupan kita adalah kehidupan Allah. Kehidupan yang sangat indah. Allah jadikan kita bukan nak menyusahkan kita. Allah jadikan kita untuk menyenangkan kita, supaya kita kembali kepada dia. Jadi yang kita tahu hidup ni kepunyaan dia, kembali kepada dia. Itu je, kita duduk di situ. Tapi kita dah, pelajaran kita dah jauh daripada pengajaran Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat tabi'in. Dah jauh, cara tu dah berbeza. Cara tu lebih kepada keduniaan, kepuasan hawa nafsu, keinginan hawa nafsu, ganjaran ini. Jadi jauh daripada apa yang Rasulullah ajar pada sahabat ajar pada tabi'in. Jadi bila kita dibuka kami, dia jadi asing, jadi pelik pula ilmu. Padahal ini yang dibawa oleh Rasulullah, para Nabi, para Rasul-Rasul, wali-wali Allah. Inilah yang asliah dia. Ini apa-apa ni dulu. Bila ini yang asliah ni kita pegang, itu pasal bila berabah dia dapat ahadun ahad. Tapi dia punya kuat iman dia. Kenapa orang kita banyak ilmu macam-macam tapi tak kuat iman dia? Kenapa Nabi kata? Sebab pertama punca ialah kita tak kenal Allah. Yang dia tu menyebut nama Allah ahad aja dia dah faham dah. Kita macam-macam ilmu tapi tak faham Allah lagi. Tak meyakini lagi. Itu tetap rasa ada kedirian lagi. Sedangkan sahabat Nabi tu bila berabah Allah Taala aja Rasulullah aja tauhid aja. Qul huwallahu ahad. Kena seksa macam mana pun tetap tauhid dia. Akidah dia. Ilahun wa mengesakan Allah SWT. Hidup ni mengesakan Allah. Bukan hidup ni tadi untuk membesarkan diri kita, membesarkan siapa-siapa, membesarkan hawa nak. Bukan hidup kita untuk membesarkan Allah. Itu nama dia wal asr. Demi masa. Masa tu mengesakan Allah. Jadi hidup kita sentiasa mengesakan Allah. Itu hala tuju dia. Mengesakan maknanya mengagungkan, membesarkan Allah je. Yang lain semua tak ada kuasa. Faham? Dah. Ya, alhamdulillah. Perhatikan. Maknanya di dalam batang tubuh kita ni, kita cari dia punya rahsia di dalam batang tubuh kita ni. Bila kita dah tahu dalam batang tubuh kita ni ada segumpal daging, kata Rasulullah SAW. Dalam tu adalah tak lain qalbun tu ada roh. Roh tu, dalam roh tu ada nur, cahaya rahsia Allah Subhanahu Taala. Bila kita dah tahu di situ tempat duduknya, maka duduklah di tempat rahsia tu, di mana rahsia sir min kulli sir, rahsia di sebalik rahsia. Siapa di sebalik rahsia tu tadi?
Kita dah kenal tadi di sebalik roh, dalam roh tu ada, iaitu sifatullah Nur Muhammad. Tak lain namanya adalah sir. Dan Allah berkata bahawa tak lain sir tu adalah sir min kulli sir, rahsia di sebalik rahsiaku tak lain adalah aku. Jadi hilangkanlah keakuan diri supaya ada keakuan diri, keesaan dia je. Duduklah di situ. Maka tu yang Nabi kata kalau baik, maknanya dia dah baik kat dalam tu sebenarnya, maka baik nanti. Tapi kalau kita tak duduk kat rahsia sir min kulli sir, kita tak faham, tak kenal, maka masih ada pengakuan diri lagi, ada pengakuan dia, ada pengakuan kita, maka kita tak sampai lagi kepada keadaan yang dikatakan tadi, ketetapan yang Allah Ta'ala letakkan supaya kita tetap sentiasa berada di dalam keadaan wa qadha rabbuka, tetap tak ada yang lain lagi melainkan tetap yang ada hanya dia. Barulah bila kita dah tetap tak ada kita, dia yang tetap wa qadha rabbuka, dia aja, maka sekalian alam yang kita lihat adalah mengikuti sistem dia tadi. Maka tu bila kita dah olah kata kita jaga, itu nama ketakwaan. Ittaqullah, jaga. Maknanya, dan maka ditanya pada orang yang golongan yang ibadah kepada Allah ni, ditanya, dia kata wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka Nabi SAW ditanyakan oleh siapa? Oleh orang-orang ahli ibadah betul-betul kepada Allah. Ni ahli ibadah yang betul-betul ni tanya kepada Rasulullah SAW. Dia kata wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah Muhammad, kalau sekiranya orang ahli ibadah betul-betul kepada aku, dia bertanya kepada engkau, sa'alaka, katakan tentang aku, dia menanyakan, katakan aku ni qarib. Jadi orang yang betul-betul ibadah kepada Allah, betul-betul dah kenal Allah, dia betul-betul ahli ibadah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa ini. Orang yang betul-betul diiktirafkan ibadah kepada Allah, ada orang dah kenal diri, dia kenal Allah, maka tak ada diri dia, maka itu dipanggil ahli ibadah. Katakan aku ini Allah berjanji dekat. Kerana apa dia dekat? Kerana dia dah jadi ahli ibadah. Ahli ibadah tu tidak ada kedirian, tak ada lagi dah. Dia solat, dia puasa, dia zikir, dia semua dia rasakan, makna di dalam ni dia dah mengenal sir min kulli sir. Dia dah mengenal rahsia yang ada dalam diri dia, tak lain melainkan sir min kulli sir. Rahsia di sebalik rahsia, iaitu tidak lain, dialah yang ada, tak ada yang lain. Maka itu Allah Ta'ala kata bila dia dah berduduk dalam keadaan itu, dia dah merasakan dekat tu tadi, makna dekat itu tadi qarib, ni qarib, aku ni dekat kata Allah. Makna dekat tu bukan makna dia ada dua, ada Allah, ada dia, bukan ada dua. Tetapi dekat yang dimaksudkan qarib tu, hilanglah keakuan diri ibadi, orang ahli ibadah tadi. Kerana semata-mata apa yang dia buat semuanya adalah kerajaan, kerusi, kemudian dia buat tu atas Allah punya. Tak ada diri kedirian dia lagi dah. Maka tu dia panggil ibadi. Allah menjanjikan bahawa dah tak ada sebenarnya antara. Maknanya dia sebenarnya orang yang ahli ibadah tu merasakan Allah aja. Maka tu Allah kata falyastajibu li, maka aku perkenankan, aku akan kabulkan hajat dia. Jadi orang-orang ahli ibadah ni, dia dah tak ada kedirian dia, doa dia mustajab. Allah sendiri berjanji, Ut'uni astajib lakum. Kepada orang-orang yang begini, Allah sendiri kata, mohon padaku. Jadi setiap permohonan dia, falyastajibu li, akan aku perkenankan. Sebab apa? Sebab dia dah tenggelam, tak ada kedirian dia. Jadi setiap permohonan yang dia datang tu tadi adalah datangnya dari permohonan Allah. Memang perkataan tu kata Ut'uni astajib lakum, tapi bukan macam faham kita.
Tapi faham dia tadi, dia dengar daripada Allah, Allah suruh mengatakan, minta ini. Maka kun fayakun jadi. Bukan dia meminta atas hawa nafsu. Faham betul-betul. Itu dia. Orang yang dah tenggelam dengan Allah, tak ada dia kan, dia akan dengar Allah mengatakan, ut'uni, mintalah. Minta tu sebenarnya dia meminta kepada yang meminta, dan meminta sama. Yang suruh minta dan yang meminta dan mengkabulkan satu. Kun fayakun, maka aku katakan jadi. Jadi dia nak manifestasi, mentajalikan bahawa cerita tu tadi, atas ada cerita mengatakan dia memberi dan ada yang meminta. Tetapi semuanya adalah semua daripada dia. Bukan macam kita doa. Kita tak rasa lagi untuk disuruh meminta, kita dah terbiasa lain. Bukan saya cakap tak boleh minta, bukan maknanya. Lain. Dia lain. Contoh kita lepas solat, kita dah terbiasa lepas habis zikir apa semua, kita minta. Itu dah terbiasa. Kita jadikan dia satu ritual, cara, jalan lepas. Sebab apa? Ada hadis-hadis dia. Ya. Tapi bila dah lama kelamaan, kita dah bergantung kepada, bukan datang rasa tu, betul? Ini tadi makam dia datang rasa dia, Allah suruh minta. Allah suruh minta. Lain dengan kita dah terbiasa. Dia lain. Dia ada, saya cakap tadi, kalau kita kenal ini cara para rasul, para nabi-nabi, para wali Allah meminta, dia lain. Macam kita cara meminta tu lain. Maka itu kita tak difalyastajibu li. Sebab mereka, para rasul, para nabi-nabi, para wali Allah, orang yang kenal diri, kenal Allah, dia meminta tu atas apa yang Allah Ta'ala suruh minta. Mana bila ut'uni astajib lakum, makamnya tu tadi dia dalam keadaan cukup. Cukup macam mana? Dia dah rasakan dengan Allah tu cukup. Wa qadarab buka. Bila dalam keadaan cukup tu tadi, Allah suruh minta. Kita dalam keadaan betul-betul kita memerlukan lain. Hawa nafsu. Tapi yang tu meminta dia lain. Meminta dia atas apa yang Allah Ta'ala suruh mintakan. Berbeza. Lain makam dia. Kita bila kena sesuatu, kita cepat nak minta, ya Allah, aku ni gini. Bila terkena sesuatu. Tapi makam orang ni, dia terkena sesuatu, dia tak terus meminta. Dia rasa, dia nampak tu semua perbuatan-perbuatan Allah. Dia dah betul-betul tenggelam kat situ. Dan bila dia bagi suruh minta, Musa pukul tongkat kau. Musa pukul tongkat kau di laut. Kalau kita, tongkat tu dah ada, sebelum Allah suruh, kita dah pukul lah. Sebab kita tahu tongkat yang Allah bagi ni boleh buat macam-macam. Betul? Kan lain kan? Tapi Nabi-Nabi tidak. Rasul-Rasul dia, makam dia lain. Walaupun di tongkat ada mujizat Allah bagi tahu, dah macam-macam boleh guna. Boleh pukul. Tapi tetap dalam keadaan hamba, tak punya apa-apa, hilang keakuan diri, hilang semua ni, semua tak ada kuasa. Betul-betul Allah ada. Allah suruh pukul, terus. Cara dia punya ut'uni astajib lakum. Meminta pasti Allah akan bagi. Itu lain dengan cara kita minta. Kita punya minta banyak amal-amal tak berkeyakinan untuk dimakbulkan Allah. Ya, jauh. Sebab apa? Mereka ini, dia mengikuti betul-betul janji yang dia akan terus mengesakan Allah dalam hidup dia. Allah dah janji, kalau orang yang ikut sistem aku malu nak menolak. Berdiri, duduk, baring, dia sentiasa rasakan Allah. Dia tak ada rasa diri dia. Dia dah kenal yang dalam dia segumpal daging. Dia dah tahu, tak ada rasa diri dia. Orang macam ni lintas, pap, jadi je. Pap, jadi, kun fayakun. Para nabi, para rasul, para wali Allah ni. Dia gitu. Kita minta,
macam-macam. Bukan saya cakap tak elok. Tak juga. Tu dia. Jadi kita tengok perbezaan dia, maqam dia, kedudukan orang. Allah Ta'ala falyastajibuli. Aku akan perkenankan. Kalau dia betul hamba ku, kenal aku. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan penuhilah janji-janji yang telah aku berikan kepadamu. Apa dia janji-janji itu? Syarat untuk falyastajibu, dikabulkan permohonan-permohonan tu tadi. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bila engkau arahan aku, sistem aku kau ikut, kau tenggelam, kau tak ada rasa diri kau, maka itu syarat dia falyastajibu li. Itu keyakinan yang mereka, para rasul, para nabi, para wali Allah, di situ dia punya keyakinan dia 100% kepada itu. Kita tengok dia mereka, jangan kata nabi lah, wali Allah ni memang dia memang pakar, tak nak rasa ada diri dia. Sebab kita susah nak jumpa orang macam tu sekarang, selagi kita tak sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Allah Ta'ala bagi tahu, kalau kau jumpa orang yang begini, mana kau telah menjumpai aku. Allah sampai kata-kata begitu dalam hadis kursi. Kalau kita jumpa orang yang jenis begini, dia tak ada rasa dari kehidupan dia, dia tak ada rasa dia berhidup dia rasa semua sesuatu. Dia tak. Kita jumpa orang macam ni, kalam dia tu kalam aku. Nabi Allah Ta'ala kata, apa yang dia ucap tu adalah kalam aku. Apa yang dia dengar, apa yang dia cakap, semuanya akan nyata jadi. Sebab orang tu dah tak ada dirian. Kita dapat duduk dengan orang begitu, kita telah mendapat, maknanya kau telah menjumpai Allah. Allah maksud yang gitu. Susah, sulit dia jumpa orang begitu sekarang. Jadi beruntung kita bila kita dapat pengajian ni, dapat kepahaman ni, dapat, ya Allah, saya kata beruntung. Asal banyak orang yang penghujung zaman, pengakhir zaman ni buta mata hati dia, ataupun mereka buat-buat tak tahu, mereka suka lalai, suka biarkan lama, seronok-seronok, biarlah nantilah, dia kata nanti aku lambat lagi mati, macam-macam alasan, 1000 alasan dia buat, sampai nanti malaikatul maut datang, barulah tergege ni, tolong hidupkan aku balik. Masa tu dah menyesal, air mata darah keluar pun kau menangis, air mata darah tak hidup balik pun tak, menyesal tak guna. Masa kita beruntung ni, hidup ni lah kita cari, ketemuilah yang dimaksudkan Allah, aku berada di sisi orang tu. Tu dia kata, anika, aku ni dekat dengan orang-orang yang sentiasa menyerahkan diri dia, la haula wala quwwata illa billah, menyerahkan betul-betul. Dia faham, bukan cakap dia faham, tak ada betul-betul diri dia, memang kehidupan dia dibawa gitu. Macam Rasulullah SAW, pakaian dia adalah la haula wala. Senanglah kita amalkan lah. Boleh kau cakap, sebut boleh, tapi kau nak duduk situ, kau kena guru, mursyida, pembimbing yang bukan boleh kau sebut beratus ribu kali, belum tentu. Dia mesti ada pembimbing. La pun dah, kau nak la tu pun dia nak kena tengok la kau tu masih ada lagi. Dan saya pernah bermimpi dulu, bukan saya nak cerita nak bangga diri, saya mimpi jumpa dengan Syekh Siti Jenar. Saya mimpi duduk dengan dia, dia kata sebut la ilaha illallah. Dia suruh saya sebut la ilaha, saya pun sebut la ilaha illallah. Munafik, dia kata saya. Kita peranjat lah, aku dah sebut betul-betul la ilaha. Habis tak ada dah rasa datang la, lenyap dah. Tapi dia kata tetap munafik, menipu dia. Dia tengok dia sebut dah la ilaha illallah, hilang dia, mana dia pergi. Muhammad Rasulullah dia balik. Apa makna dia? Hilang terus. Kita la ilaha illallah, masih ada lagi kedirian kita. Dia la ilaha illallah lenyap, tak ada, mana dia begini? Tiga sejadah aja tinggal, mana begini? Nampak? Kita ingat betul lah sebut la ilaha illallah, belum lagi. Siapa nak iktiraf dengan kita? Kalau tak guru tu dulu yang
iktirafkan. Masih dia tengok ada diri dalam kau lagi ada ni. Masih. Dia tengok belum. La ilaha illallah tak lepas lagi. Berbelas-belas tahun. Tu hari-hari belajar. Tak lepas lagi. Saya munafik lagi dia kata saya. Dah puasa dah ni macam-macam jumpa pun dia. Bukanlah mana saya nak suruh sampai dapat la ilaha hilang dia ni. Bukan. Sebenarnya dalaman kita ni tadi. La ilaha illallah tu. Jangan lagi rasa ada diri lagi. Benar? La ilaha illallah. Macam mana kita nak olahkan tadi. Kalau masih lagi fikir ke sana, fikir la ilaha illallah, lagi fikir. Mana tu main-main tu munafik. Betul dia cakap. Jadi kita berterima kasih dengan sesi 3. Walaupun orang kata dia ni buat ajaran sesat nak dipancung apa je zaman, tapi kita jangan anggap tu dia tu salah. Dia tu tetap kata Sunan Kalijogo, dia tetap bulan purnama. Dia tetap bercahaya. Dia menyuluh kita. Dia tetap bulan cahaya. Sebab ajaran dia betul. Cuma di zaman tu banyak manusia-manusia yang lain yang dipahamkan tadi. Jadi macam kita. Banyak manusia-manusia yang tak faham, cuma menuduh. Padahal ini yang asliah dia. Ini yang betul Rasulullah sampaikan. La ilaha illallah tadi. Betul-betul ketiadaan diri kita yang adanya bawa dalam wujud, mana dia yang wujud, tak ada wujud kita lagi. Kita nak bawa dalam kehidupan kita betul-betul. Barulah tadi bila kita dapat duduk situ, baru doa kita tadi falyastajibu, baru Allah perkenankan, Allah kabulkan hajat kita. Sebab kita dah mengikuti falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita dah memenuhi apa yang Allah Ta'ala hendak. Apa yang Allah Ta'ala hendak, nafikan diri kau. Kau tu tak ada. Kita dah memenuhi dah. Makna kita tak ada diri kita. Maka Allah, pasti Allah tak pernah mungkir janji. Pasti. Apa yang aku cakap pada mulut kau tu daripada aku, pasti jadi permintaan kau tadi. Di situ rahsia yang didudukkan oleh Rasul-Rasul, para Nabi-Nabi, para wali Allah. Di situ. Makam di situ. Itu nanti bila turun Imam Mahdi nanti. Di situlah juga ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Sebab dia tak takut lagi. Ini maknanya bila orang dah tahu ni, iblis pun takut. Kita lalu situ, iblis nak lalu. Macam Sayyidina Umar, dia dah lalu situ, tak berani iblis nak lalu situ. Tu. Kalau Umar tadi tidur, iblis suruh diam, jangan bagi dia jaga. Kalau dia jaga, masak gitu. Begitu sekali. Jadi orang-orang yang duduk pada cara ni betul-betul jadi fad'uli fi ibadi, dalam golongan hamba Allah yang betul-betul tak ada kedirian. Dia ditakuti oleh iblis, ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Ya'juj, Ma'juj, Dajjal, semua cukup takut dengan dia. Sebab dia memiliki nafas-nafas yang boleh menghancurkan benda batil. Nafas dia aja. Macam Nabi Isa, Ruhullah. Nafas dia tu tadi boleh menghilangkan kekuatan Dajjal, kekuatan-kekuatan musuh Allah. Ahli sihir, macam mana pun benda batil akan. Sebab dalaman dia sudah tidak ada. Yang ada adalah Ruhullah. Jadi sekeliling dia yang duduk akan hidup segar. Sebab dia memberikan rahmat Ruhullah tadi kepada sekeliling. Kalau ada benda batil benda hak akan segar. Dapat petunjuk, hidayah macam-macam. Tenang. Negara tu akan aman. Bumi akan aman bila ada orang macam ni. Dia apa kita sini? Iblis ni cukup marah dengan saya ni. Tak dapat saya, orang lain dia kenakan. Dia akan cari jalan. Untuk supaya saya tak menjalankan tugas daripada Rasul, tugas daripada untuk menjadi penolong Imam Mahdi. Iblis ni arah untuk kentam saya. Kalau tak dapat saya, cari orang yang terdekat supaya dia berhenti buat kerja ni.
Ya. Saya tak boleh nak cerita lah. Saya cakap tadi, setiap ujung-ujung tombak dia terlalu dekat dengan saya. Atas bawah semua. Saya ada rasa kedirian, saya akan kena. Dia memang menunggu je. Jadi kita sungguh hati-hati tunggu, ya Allah. Bukan kita takutkan dia, kita takutkan kita rasa kedirian tu. Tetap gitu juga. Kita tak salahkan tombak-tombak Yahudi, Nasrani, musuh-musuh Allah ni, Iblis, Dajjal. Kita tak takut tombak-tombak dia. Tapi kita lebih takut lagi bila ada rasa kedirian. Kita duduk kat situ. Diajar oleh Allah Ta'ala. Rasulullah sentiasa bersama dengan kita. Kita duduk di situ. Ya. Jadi inilah maknanya. Pakaian-pakaian ni yang pakaian-pakaian yang sangat dibanggakan oleh para rasul adalah pakaian keambaan. Keambaan. Keambaan tu maknanya tidak ada diri. Fakir. Hamba fakir. Hamba kan ikut dia arahan apa-apa. Tu. Tak ada rasa lagi kedirian. Melainkan yang ada keesaan Allah. Dan dia meletakkan dalam diri dia yang dia kenal tadi, yang segumpal daging, yang Rasulullah kata qalbun, kalau baik-baik semua, makna di dalamnya dia dah faham sir min kulli sir, rahsia tu tadi, maka dia dudukkan maknanya lebur dalam rahsia tu, tak ada lain rahsia tu melainkan yang ada hanya Allah. Bila dia ada ya Allah, maka dia nampak semua yang kat luar ni semuanya adalah di bawah kekuasaan sir min kulli sir tu tadi. Dan semua tu tadi kita nampak bergerak ke diam tu semua atas izin sir min kulli sir tadi yang dia dikenal tadi. Bukan dia ada dengan kesombongan, bukan. Kalau ada kesombongan tak boleh, kalau ada diri tak boleh. Maknanya sir tu bila kenal dah tak ada dah. Min kulli sir maknanya daripada siapa yang memberikan sir tu tadi, maka kita dah tak ada. Sebenarnya dia, kita nampak dia lah semua. Iblis ke apa, semua kita nampak tak ada kekuasaan. Dan dia bergerak apa semua atas izin sir min kulli sir tu tadi kita nampak. Apa saja pun. Cerita-cerita yang dah jadi, belum jadi, akan jadi, semua kita nampak. Semua kita nampak, semua dia punya. Mana cuma jangan ada kesombongan di waktu tu. Ada aja rasa macam kita nak ada dua tak boleh. Dia mesti duduk situ. Tetapkan di situ. Di situ makam para rasul, di situ para nabi, para wali Allah dia. Dia nampak semua ni. Semua dia nampak Allah Ta'ala. Baik ke buruk ke apa semua. Nanti disuruh Allah betulkan, dia betulkan. Dia tak kira. Kau kuat ke, kau iblis ke, kau apa. Alhamdulillah. Di situ bila Imam Mahdi akan, dia pegang di situ. Dia dudukkan di situ makam ni. Nabi Isa pun gitu. Ada dia. Dia golong-golong. Jadi kita beruntung bila kita faham, kita duduk di situ, kita akan bersama-sama mereka. Bersama dengan golongan para rasul, para nabi, para wali-wali, para Imam Mahdi kalau turun dengan pengikut, kita akan bersama dengan dia. Sebab dalaman kita dah tahu sir min kulli sir tu tadi. Jadi dia pun tahu juga, jadi kita sama-sama mentajalikan, memanifestasikan hak Allah Ta'ala. Bukan kita ada lagi hak kedirian kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dibagi faham oleh Allah lagi, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapatlah kita sentiasa menyatakan dari keesaannya jua, yang mana hala tuju tetap satu, iaitu Allah Ta'ala meleburkan, menafikan kedirian diri kita, maka Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan diri keesaannya jua. Alhamdulillah. Seperti mana yang diperbincangkan tadi, hala tuju tidak lain memang tetap mengesahkan Allah. Jadi dalam kehidupan kita ni sebenarnya mengharapkan sebab kita rasa diri kita ni, saya sendirilah memang tidak berkemampuan nak membuat sesuatu yang diprogramkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memang tidak mampu.
Jadi apa yang diperbincangkan tadi sebenarnya sebenar-benar kita kena meyakini yang dikatakan la ilaha illallah, tak ada diri kita, menafikan kedirian diri kita. Allah Ta'ala meleburkan kedirian diri kita, yang mana diri dia jua yang mengesakan diri keesaannya jua. Maka kita mengikut kepada sistem Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi, yang dikatakan apa, sehingga doa pun kita rasa macam doa kita tu macam kita nak meminta tu, kira macam bila kita diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, macam kita rasa berat untuk kita meminta dengan hawa nafsu kita, berat. Berat. Khauf tu lah maknanya. Berat tu maksudnya Allah Ta'ala letakkan khauf lah. Takut kalau kedirian diri kita tu kita nak minta. Itu jadi tu perbezaan yang Ustaz cakap tadi. Jadi khauf tu, takut tu, kita takut bila kita minta pun kita merasai ajakan hawa nafsu kita. Jadi alhamdulillah keberuntungan kita mengikut kepada sistem yang dikatakan sistem Allah 24 jam ni. Wa qadara rabbuka alla ta'budu. Allah Ta'ala sentiasa meletakkan. Saya pun pernah bercakap sebelum ni, bila kita mengikut sistem Allah, hari ke hari, saya cakap hari ke hari, masa ke masa, semua dia akan olahkan. Benar-benar kita mengikut kepada sistem yang dikatakan, kalau kita nak terkeluar pun, Allah Ta'ala juga yang menyelamatkan. Bukan kita nak selamatkan diri kita, tak. Allah Ta'ala juga yang menyelamatkan benda tu. Dalam keadaan kondisi kita yang mungkin memang kita lemah, kan? Kita terjatuh je, Allah Ta'ala yang selamat. Dia tangkap kita, dia ungkap, dia dukung kita. Dalam keadaan kita nak jatuh tu, dia pegang tangan kita yang penuh erat tu, dengan mana benda tu tetap Allah Ta'ala menyatakan kita duduk di dalam benteng. Mana benteng tu tak ada kedirian diri kita. Sentiasa menyatakan diri keesaannya, penuh nikmat, penuh nikmat dan sangat nikmat. Kita tak tahu nak cerita macam mana, sebab benda ni yang dikatakan makna la ilaha illallah ni, meyakini, mengimani. Saya boleh menyatakan benda ni adalah yang dikatakan Allah Ta'ala beritahu di dalam diri kalian, di dalam diri kalian. Kondisi dia tu dalam diri masing-masing. InsyaAllah moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa membuka al-mukasyafa ghaibul fakir. Fakirkanlah diri kita ini, bahawa Allah Ta'ala akan buka. Itulah syarat utama yang Allah Ta'ala letakkan. Ahsanu amala. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi rabbil alamin. Mukasyafa ghaib fuqarah ada siratul mustaqim. Pada jalan yang benar dia. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang benar. Apa yang dimaksudkan saudara kita tadi, daripada lubuk kesucian kerohaniannya, daripada rahsia dalam diri dia disampaikan kepada kita tadi oleh saudara kita tadi. Maka dia duduk di dalam ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk jalan yang benar, yang lurus. Itu bukan bermakna jalan tu lurus, bukan kita nampak jalan. Jalan ni bukan. Jalan tu nak pergi ke sana, bukan. Tapi ihdinas siratal mustaqim, dia tanpa ada jalan. Tapi dia katakan jalan, tapi maksudnya bukan jalan, tapi adalah mengosongkan. Mengosongkan mana tak ada jalan. Mengosongkan semua. Fakir, fuqara, fakir. Meniadakan, mengosongkan. La. Yang ada di itulah dia. Itulah jalan. Kalau kita nampak jalan nak ke sana ke sini, itu maknanya masih lagi kita keraguan tu. Jauh tu jalan nak pergi menuju kepada jalan lurus tadi, siratal mustaqim tu. Jalan tu lurus ke sana ke buat. Dia tak ada ke mana. Dia bila kita dah faham jalan yang lurus tu adalah ketiadaan, maka akan wujud kesucian. Di situlah. Dia aja yang suci. Di situlah jalan yang benar, yang mustaqim yang kita nak tadi. Yang sampai mustaqim tu jalan yang tu nak ke mana tu? Syurga. Nak ke mana? Nak ke mana?
Nak ke alam mana? Dina siratal mustaqim tu jalan tu, kalau kita nampak jalan tu nak ke mana tu? Nak sampai ke mana? Ha? Kalau kita kata nak sampai ke Allah, maknanya Allah di sana. Maknanya kan dia bagi tahu Allah bukan di sana, di sini dia tak. Maknanya tiadaan kita semua tiada. Yang adanya dia, itulah sampai. Dia katakan ke tempat mustaqim, jalan yang benar tu tadi. Maka kita pegang jalan yang benar tu, tetap kita bawa dalam kehidupan kita 24 jam. Wal asri, dia je, esa dia je ada. Jangan rasa ada kita lagi. Itu kita dah dapat jalan yang ihdinas siratal mustaqim. Dah kita nak jalan yang benar, bila nak dapat? Bila kita nak dapat? Dia cakap ihdinas siratal mustaqim, itu je. Bukan ihdinas siratal mustaqim, maknanya kita nak memiliki jalan yang benar. Habis dah berapa puluh tahun kita baca, tak miliki lagi. Bukan tak miliki, kita kurang meneliti, memahami, tak mau kenal diri, tak mau kenal Allah. Maka kita tak faham. Maka tu kita kena tahu, maknanya kita tidak ada, dia aja semuanya. Maka kita dah dapat dah tu. Inilah jalan yang benar. Bila orang tanya dah dapat ke jalan benar? Dah. Apa dia? Tak adalah diri kita, la ilaha il. Yang adanya diri kita je. Semua apa bergerak, diam diri, apa semua kita dalam kehidupan wal asri, sepanjang hidup kita mengesakan Allah. Tak ada rasa ada lagi di kedirian. Itulah. Itu yang dia kata tadi, dinasiratal mustaqim. Siapa yang bawa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah telah bagi orang yang telah bagi nikmat dia tadi. Siapa dia? Para rasul, Rasulullah SAW, para rasul-rasul, para nabi, para wali. Itulah orang sidikin, orang solih. Itu Allah telah yang telah bagi yang terdahulu. Dan sekarang pun Allah nak bagi. Kalau kau faham. Bukan orang ghairil. Baru yang tak mau, yang masih lagi ngaku diri. Itu siapa tadi? Golongan orang yang tak mau ya kenal diri, kenal Allah. Iblis. Itu kerana kunci-kunci selain. Punca utama dia adalah orang yang dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil, bukannya itu tadilah orang yang tak mau mengesakan Allah. Dia mau lagi ada rasa kedirian dia. Itulah tadi golongan. Termasuklah iblis, yang termasuk golongan juga. Jadi kita nak kena tahu. Di dunia lagi kita tahu tempat duduk kita di alam ahadah. Kita dah dapat. Apa tu ahadah? Tak ada kita. Yang adanya ahad kan esa dia. Di alam kita situ. Jadi dia campak kat mana pun kita dah tahu tempat kita tetap alam ahad. Itu pasal Bilal dah tahu tu. Bilal kata apa? Ahad. Dia tak mau duduk tempat lain. Kau hukum macam mana, berat macam mana pun dia kata ahad. Aku takut aku tak ahad pada Allah. Aku rasa dia ahad tu tak ada, belum ada apa-apa lagi. Faham tak? Ahad. Belum ada sesuatu lagi. Surga belum ada. Lauh Mahfuz belum ada. Nur Muhammad belum ada. Apa pun yang kita dia nyata ni semua belum ada. Yang ada hanya ahad, dia tunggal. Ahad. Faham tak? Jadi duduk di situ ahad. Mana semua tak ada. Jadi bila ada yang lain pun dia tetap meniadakan. Tetap yang ada Qul huwallahu ahad. Ya, memang baca tu 3 kali boleh khatam Quran kalau faham lah. Dudukkan di situ. Ya. Tapi baca aja Quran macam-macam, tapi tetap tak membaca Quran. Sebab tak diamaliyahkan. Lebih berat lagi hukumannya nanti. Bukan saya tak bagi baca Quran, bukan Allah tak bagi baca. Tapi ingat, dia ni akan di Quran akan ditanya. Kita baca tadi, kau faham tak? Kenapa huruf ba tu titik di bawah? Kenapa nun titiknya di atas? Ada pernah kita mengkajinya? Kita mengaji tapi tak mengkaji. Bila tak mengkaji, maka bagaimana nak jadi harif? Macam mana kita nak bedah siasat untuk kita nak pakai dalam kehidupan?
Quran ni wa nunazzilu minal Quran syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin, bagi orang mukmin yang mengkaji. Dia bawa dalam kehidupan ni, setiap satu huruf pun dia pegang. Oh, satu huruf alif tu dalam badan dia pegang betul-betul, tak nak bagi tombang. Terus mengesahkan Allah, berdiri tegak, qiyam, qayyum, sifat tegak berdiri sendiri, dia jaga mentauhidnya Allah, mengesahkan Allah, diri dia. Huruf alif saja diamalkan. Weh, ini apa ni, amal huruf alif ni boleh ke? Kita tak faham. Jangan. Ilmu Allah ni luas. Kita petikai apa ni amal huruf alif je. Jangan. Jadi soal dengan kau nanti, kau tak dapat pegang huruf alif. Kau kata senang-senang dia pegang huruf alif. Kau ingat senang? Kau tak boleh pegang 5 minit aja kau dah tombang dah. Ya, huruf alif tu dengan saya mengesahkan Allah. Ahada. Tu. Jangan main. Dikira dalam dia tanpa bunyi. Tapi saya bunyikan alif ya. Alif. Tak tombang-tombang sentiasa dengan Allah macam mana pun. Ahad. Engkau amal macam-macam, tombang macam. Sekejap tombang. Sekejap menyekutukan Allah. Sekejap merasa ada diri lagi. Jadi ini kita nak bagi tahu bahawasanya Allah tak pandang banyak mana ilmu yang, Allah tak menilai banyak mana ilmu yang kau ada. Tapi Allah tanya kau apa yang kau dah tahu. Apa yang kau dah tahu ditanya oleh Allah. Oh, engkau pandai baca Bismillahirrahmanirrahim. Kat mana kau gunakan Bismillahirrahmanirrahim? Aku baca je. Kazib, penipu. Aku bukan turunkan Quran untuk suruh kau baca. Aku suruh kau amalkan. Biar jadi penyembuh, biar jadi rahmat untuk diri kau dan keliling. Apa rahmat tu? Kau rasakan sentiasa dengan Allah tu rahmat Allah lah. Wa nunazilul Quran syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Tapi engkau tak jadikan diri kau mukmin. Engkau rasa kau baca Quran. Ini Quran untuk orang mukmin. Baru jadi penyembuh, baru jadi boleh bagi rahmat pada dia dan besar rahmat tu. Macam-macam kita boleh buat. Bila Allah dah janji gitu. Tapi kita tak faham. Baca Quran berpuluh tahun. Baca. Tapi bila jadi penyakit-penyakitnya, kita nampak yang lain yang boleh kita jadi sandaran. Silap besar kita. Lepas tu kita tak naturalkan balik benda tu. Kau kata dah terpaksa, naturalkan balik, hancurkan balik. Benda tu tak boleh buat apa-apa pada kita. Yang kita tetap akidah kita Allah. Jadi inilah kehidupan kita berlangsung sekarang ni dalam keadaan huru hara ni tadi, sebab manusia-manusia sendiri yang tangan-tangan manusia yang Allah tidak menzalimi hamba-hamba ni. Allah tak pernah zalim. Tapi manusia tangan-tangan kejahatan manusia. Jadi bagaimana kita nak olahkan tadi? Itu memang apa akhir zaman memang Allah jadikan skrip dia begitu. Manusia akan jadi orang kata lebih teruk daripada binatang tu banyak. Balhum kal an'am, lebih teruk pada binatang, bayangkan. Lebih banyak kita akan menghadapi. Terutama bila nampak banyak tu, bila ketua-ketua pemimpin, orang-orang alim-alim yang dah jadi macam tu. Jadi yang buruk lah, maknanya perangai buruk lah tu. Tak takut pada Allah tu perangai buruk lah. Tak kenal diri, tak kenal Allah. Keluarlah penyakit buruk tu tadi, macam-macam. Bila dah orang atas bertakbir negara-negara dah jadi macam tu, rakyat dia habis. Kekayaan Allah bagi, lama-lama Allah hantar. Kau nak ni? Itu susunan Allah SWT. Ini semua kita bila dah faham dalam diri yang segumpal daging, kata Rasulullah SAW tu nama qalbun, dan tak lain qalbun tu bila dia dah kenal diri, kenal Allah. Qalbun yang itu yang dinamakan kenal sir min kuli, sir rahsia, dan tak lain rahsia tu Allah Ta'ala kata daripada aku.
Mana akulah sir rahsia tu. Maka bila dia kenal yang tu, beruntunglah dia. Maka ilmunya adalah kun fayakun. Apa Allah Ta'ala kata jadi, terzahirkan jadi. Dan sepanjang apa dia lihat semua kun fayakun Allah. Daripada awal penciptaan sampai penghabisan dah masuk surga ni, semua dia nampak kun fayakun Allah je. Dia tak nampak lain lagi dah. Iblis buat gini-gini, kun fayakun Allah. Nabi-nabi buat belah lautan, kun fayakun Allah. Bukan baik buruk dia, semua sekali adalah kun fayakun Allah. Kun fayakun Allah mesti jadi yang baik. Tak, semua daripada awal penciptaan sampai orang masuk surga neraka apa, itu semua berjalan sentiasa kun fayakun Allah. Allah kata jadi semua je, bukan atas jadi manusia yang jadi orang yang duduk di situ. Pengetahuan Rasulullah, pengetahuan Rasul-Rasul, pengetahuan Nabi-Nabi, pengetahuan para wali Allah, gitu.